Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, so untuk sesi praktikal petang ni, kita akan mulakan dengan penggunaan uh, Microsoft Office Access dan juga EZ Database. Okey, untuk EZ Database, Ayi dah tengok belum modul yang Madam dah sertakan dekat GC? Dah, madam. Okey, dah cuba ke? Oh, Alisa pun pakai apps Oh, Alisa. apps ke? Ingatkan access. Access, okey. Oh, Alisa pun dah cuba access bagus. Okey. So, Ayi pakai data apps tu macam mana? Okey kan? Simple je kan? Madam. Okey. Alright, boleh nampak saya punya screen? Boleh. Boleh Okay. Okay, so untuk petang ni kita akan cuba jawab soalan database iaitu exercise database untuk database bagi CM Bookstore. Okay, CM tu sebenarnya Cikgu Mila. Okay, Cikgu Mila Bookstore. Untuk CM Bookstore, kita ada dua table. Table 1 is customer table and table 2 is order table. Actually, in one database, kita boleh ada lebih daripada 2 table. Ada 10 table pun boleh, 3 table boleh, berapa banyak table pun boleh. Sekarang kita akan start dengan table 1 dulu. Macam mana kita nak create table untuk customer table. Okay, kita tunggu Ayi punya screen. Setakat mana Ayi dah berjaya. Ya, betul. Ayi dah boleh buat table. Okay, Ayi cuba masukkan satu record Ayi. Sekejap madam. Okay, baik. Okay, so untuk kolom cast ID, okay, kita isikan capital letter C001. Betul. Okay, untuk customer name Aman Amin ataupun letaklah nama apa-apa pun boleh. Aman Amin. Okay. Address 10 Jalan Kampung Baru. 10 Jalan Kampung Baru. Okay. Lepas tu date of birth 2 Februari 1986. Apa tadi madam? 2 Februari? 2 Februari 86. Uh, 1986. Okey. Okay, so pergi next record. Ni dah boleh masukkan record. Okay. Okay, settle kan? So nanti Ayi rujuk latihan database yang saya dah share dekat group tu. Ayi buatlah 2 table. Table customer dan juga table order. Okay? Okey madam. Untuk access, buka lah file access itu. Microsoft Access Database. Okay. Dan nama file kita tadi, apa? Yang CM tu ke madam? Ya, itulah nama database yang kita nak buat. Itu nama sistem yang kita nak buat tu. Okay, so CM Bookstore. So first kali sebelum wujudnya table, mesti wujudnya database apa yang kita nak buat. Okay, sistem apa yang kita nak buat. So sistem ataupun database yang kita nak buat petang ini adalah CM Bookstore. Okay, sekarang kita klik file ni, double klik untuk buka. Okay, enable dulu content tu. So, kita pergi dekat create bahagian atas kiri ni, boleh nampak kan? Okay, create. Kita ada 4 database object. So, kalau saya sebut database object, kena ingat yang inilah. Database object yang pertama adalah table. Ini yang pertama, table. Okay, yang kedua adalah query. Okay, query. Yang ketiga adalah form. Dan yang keempat adalah report. So ada 4 perkara yang kita akan buat. Okay, dalam kita punya database iaitu database CM Bookstore, kita akan buat table, kita akan buat query, kita akan buat form dan juga report. Okay, so kita start dengan table dulu.
kita nak buat table, nama table itu adalah customer table. Ini kita panggil table name. Okey, ini adalah table name. Okey, dalam table name kita ada tajuk-tajuk ni. Okey, tajuk-tajuk ni kita panggil dia field name. Okey, ini adalah field name. Okey. Untuk yang saya warnakan dekat bahagian bawah ini, okey, ini kita panggil dia sebagai record. Okey, clear? Yang warna hijau adalah table name. Yang berwarna kuning kita panggil dia field name. Dan yang warna biru ini adalah record. So kalau saya tanya how many record, ada 3 record. How many field? Field itu adalah kolom. Kolom 1 maksudnya field 1. Ini field 2. So ada 4 field. Dan warna kuning, setiap field mesti ada field name. Okey. Clear tak untuk komponen-komponen dalam table? Clear. Boleh? Okey. So sekarang kita akan buat yang ni dulu. Pergi dekat create. Okey. Ambil table design lah, senang. Ambil table design sebab kita baru nak start buat. Okey. Ambil table design. Okey. Boleh tak sampai sini? Boleh. Okey, ambil table design. Lepas tu nampak ni field name. Okey, field name yang pertama tadi kita nak isi cast ID. Buat semua huruf besar pun tak apa, senang kita nak detect nanti. Okey, cast ID. Apakah dia punya data type? Okey, kalau tengok kat situ C001. So dia ada combination huruf dan juga nombor. So ambil short text. Okey, yang kedua adalah customer name. So sama juga, ini kita boleh ambil short text ataupun long text. Okey, ambil je short text pun boleh. Lepas tu address, kita ambil long text lah. Okey. Lepas tu date of birth. Okey, date of birth. Okey, date of birth kita ambil date and time. So dah selesai untuk table yang pertama. Okey, dapat ataupun tidak? Dapat, madam. Okey, dapat Alright, so sekarang kita kena save file ni. Kena save. Okey, ataupun kalau kita klik dekat view. Okey, view kat sini. Tak ada yang masuk Okey, klik dekat view sebelah tepi ni. Bila you klik kat sini, dia akan suruh kita save dulu. So mesti save. Okey, saya klik no dulu Sama ada awak pergi dekat sini, awak klik button save ataupun awak klik dekat view, dia memang akan suruh save. Okay, so lagi sekali saya right klik dekat table 1, klik save. So kat sini mesti save dengan nama apa? Apa nama table kita tadi? Apa nama table kita tadi? Customer table. Betul, customer table. Okay, savekan dengan nama customer underscore table. Okay, then okay. No primary key. Okay, nampak kat sini dia cakap there is no primary key. So kita cancel balik. Okay, saya stop sharing sekejap yang ni. Kenapa dia cakap tak ada primary key? Okay, setiap table mesti ada primary key. Contoh, setiap manusia dalam dunia ni mesti ada pengenalan diri. Kalau dekat Malaysia kita ada IC number. Kalau dekat college mesti ada matric number. So setiap orang, setiap benda mesti ada identification number. Kalau kereta mesti ada number plate. Kalau rumah mesti ada nombor rumah yang berbeza. Okay, so begitu juga dengan dalam table ni. Setiap table mesti ada primary key. Dan primary key tu mesti sesuatu yang unik. Yang tak ada no duplicate value. Macam kita punya IC number, no duplicate value. Kita punya matric number, no duplicate value. So kalau you tengok antara cast ID, customer name, address and date of birth, which one is more suitable to be a primary key? Yang mana? Customer ID. Cast ID. So customer ID ini adalah primary key. Okay, primary key. Ataupun kita sebut dalam bahasa lain, biasanya kita sebut sebagai PK untuk primary key. Okay, alright, kita tengok second table. Okay, second table is order table. Order. So kalau tengok dekat sini kita ada order ID, customer ID, product, quantity and unit price.
So which one is a primary key? Order ID. Okay, order ID is a primary key. Betul. Kenapa order ID is primary key bukan customer ID? Why? Why cus ID cannot be a primary key? Siapa boleh bagi tahu? Sebab dia primary key untuk table 1. Pandai. Betul. Okay. So, cus ID dia dah tak boleh jadi primary key sebab kita nampak cus pun dah tahu dah untuk table customer. So, dia tak boleh jadi primary key untuk dua tempat. Contoh, kita tak boleh jadi warga negara Malaysia, tak boleh jadi warga negara Singapura dalam masa serentak kan? Tak boleh. Kita mesti warga negara mesti satu je. Tak boleh jadi dua warga negara. So, sama juga dengan kat sini. Kalau primary key, okay, cus ID dah jadi primary key dekat table dia, dekat negara dia, dia adalah primary key. But bila dia travel to another country, macam kita, kat sini kita warga negara. Bila kita travel ke Singapura contohnya, kita jadi apa? Foreigner kan? Kita jadi foreigner. Begitu juga dengan primary key. Primary key ini adalah cus ID. Bila dia travel ke negara orang lain, ke table orang lain, so dia jadi apa sayang? Dia jadi foreign key ataupun kita panggil dia sebagai FK. Alright, clear tak? Untuk bezakan primary key dan foreign key. Okay, kalau boleh take note lah. Okay, apa function foreign key? Okay, tujuan wujudnya foreign key ini adalah untuk link two table together. Okay, to link two table together. Okay, ni saya buat samalah warna dia. Okay, untuk link two table together. Macam mana nak describe foreign key? Okay, foreign key, what is foreign key? So, cara kita nak jawab adalah foreign key is a key that match with the primary key in another table. Okay, saya ulang balik. Foreign key is a key that match with the primary key in another table. Okay, dah catat dah? Siapa primary key, siapa foreign key? Okay, so kalau dah, okay, perkara yang wajib setiap table wajib ada primary key. Wajib ada primary key. Tapi foreign key dia terpulang. Ada pun boleh, tak ada pun tak apa. And dalam satu table dia boleh jadi ada lebih daripada satu foreign key. Primary key mesti ada satu je, one and only primary key. Tapi for foreign key dia maybe ada, maybe tak ada. Ataupun kalau ada more than one, tak ada masalah. Okay, clear tak? Ada soalan tak sampai sini? Dekat sini tadi, kita belum letak primary key. Jadi untuk table yang pertama, iaitu table customer table, primary key-nya adalah cus ID. So, awak pergi dekat tepi ni, right click, ada keluar primary key. Saya ulang balik. Pergi dekat cus ID, keluar gambar kunci, primary key, awak just klik saja. So, keluarlah simbol kunci dekat sini. Dan kunci ni kita hanya buat untuk primary key sahaja. Untuk foreign key tak perlu. Okay. So boleh juga tambah dekat bahagian description. Kita nak bagi tahu ini adalah primary key. Boleh. Tak nak tambah pun boleh, tambah pun boleh. Okay. Ataupun klik dekat sini ada kunci kat atas ni. Klik je kunci ni pun boleh. Okay. Klik lagi dia akan hilang. Klik lagi dia akan ada. Okay. Save. Save. Kita save dengan nama customer table. Dapat tak sampai sini? Saya nak klik OK kalau dapat. Hai. Okay, dah dapat klik OK. Jadi dekat bahagian tepi ni you all akan nampak dah ada satu table customer table. Okay, clear? Clear. Okay, so macam mana nak isi maklumat? Macam mana nak isi maklumat? So nak isi maklumat, awak klik dekat table ni. Okay, ataupun dekat atas ni ada perkataan view. Okay, dekat tepi ni kita akan nampak data sheet view dan design view. Design view ni untuk edit ni, edit field name. Data sheet view ni untuk isi maklumat. Okay, cuba klik data sheet view. So awak dah boleh isi maklumat dekat sini. Clear? Isi maklumat ikut seperti mana dalam table yang saya bagi dekat latihan exercise database tu. Clear tak? Kita tak isi sekarang lah, awak isi sendiri nanti. Boleh? Boleh. Okay, so katakan nak edit balik, pergi dekat sini tepi ni, ada design view. Design view untuk edit field name.
view untuk apa? Kalau saya klik view, dia dah hang lah. View untuk isi Record. yes, good. Untuk isi record. Okay, settle. So, kita tak nak isi sekarang sebab nanti ambil masa. Sekejap lagi korang isi. Sekarang kita nak buat untuk table yang kedua pula. Okay, tengok table yang kedua. So, yang ni kalau kita nak close, just right click dan close. Okay, right click dan close ataupun dekat hujung ni, awak nampak ada pangkah kecil ni. Okay, hujung ni. Boleh pangkah dekat sini. Okay, biasa saya suka close lah, tak nak semak dekat sini. Okay, kita nak buat table yang kedua. Kita ulang balik step tadi. Pergi dekat create. Lepas tu ambil table design. Okay, table design. Lepas tu kita akan isi field name dulu. Field name pertama, order ID. Dia punya data type dia adalah short text. Yang kedua adalah cast ID. Dia punya data type pun short text. Yang ketiga, product. Data type-nya short text. Yang keempat, quantity. Data type-nya adalah, janganlah ambil semua short text. Tengok, okay, kalau dia quantity maksudnya dia number saja. Okay, number. Jangan ambil auto number. Auto number ni dia akan keluar 1, 2, 3, 4. Kita nak number. Okay. Then last kali unit price. Unit price ni kita mesti kena ambil currency. Okay. Dan jangan lupa letak primary key dekat order ID. Okay, klik dekat order ID dan klik primary key. Okay, dapat ke tidak sampai sini? Dapat. Dapat. Pandai. Lepas dah dapat ni kita kena buat apa pula sayang? Dah dapat ni? Kena? Save. Pandai. Save. Okay, right click dekat sini. Klik save. Kita nak save dengan nama apa ni? Order table. Betul, pandai. Then, okay. So dekat tepi ni kita dah nampak ada dua table. Customer table dan juga order table. Okay? Alright. So sekarang sila isi maklumat. Okay. Bila dah ada customer table dan order table, okay, bila dah ada table, baru lepas ni kita boleh buat query, form dan juga report. Tak ada table, tak boleh buat yang lain. Jadi sekarang kita akan isikan maklumat dekat dalam customer table. So saya close dulu yang ni. Kita isi maklumat dekat customer table. Okay, pergi je kat customer table ni. Okay, klik je dan dia akan buka. Okay, dapat tak yang ni? Dapat tak? Dapat Okay, so kita isi sekarang. Pukul 2.40 saya akan stop untuk akses. Saya akan terus proceed dengan LibreOffice ngam 2.40. Okay. C001. Lepas tu nama Aman Amin. Okay. Address. Ni boleh gerakkan nak besar banyak mana boleh gerakkan dia. Okay. 10. Jalan Kampung Baru. Date of birth 2 Februari 1986. Okay, ataupun dia ada keluar kat sini ni. Nak lebih tepat, dia ada keluar tarikh kan dekat situ. Okay. Okay, nak isi baris yang kedua, just klik dekat bawah ni saja. So isilah maklumat yang kedua. 002 pula. Okey. Teruskan mengisi Dan bila dah siap isi, tolong praktis balik yang tadi. Daripada nak buat table, sampailah berjaya masuk isi maklumat. Okey. So LibreOffice get ready. Kita akan mulakan sekejap lagi. Dia tak mesh pula The value enter does not match data in this column.
Okey. 9. Okey. C03. Okey, lagi 3 minit. LibreOffice, get ready everyone. Ini boleh gerakkan lagi Okey. Dan tarikh dekat sini 5, 8, 19, 90. Okey, dah siap record yang ni. Okey, kalau nak tambah lagi record, nak buat sendiri tak ada masalah, boleh. Okey, tapi biar sampai sini dululah. Dan isikan dekat table order pula. Okey, customer dah siap. Yang ni customer. Ni customer dah siap, jangan lupa save. Okey, jangan lupa save. Okey, klik je save sahaja. Dan isi untuk order table. Okey tak? Boleh tak setakat ni? Boleh. Okey, baik. Isi dekat order table. Okey, dah ada 18 orang masuk. Lagi 2 minit. Okey, LibreOffice lagi 2 minutes only. Kita akan start kita punya part pula. Okey. So, ini isikan ODR 1, C003, graf book 3 dan juga 5.3 kupang. Okey, yang ini pula ODR 2, C002, stapler 2, 10.50. ODR 3, C002, bookmark 10 dan juga RM1.2 kupang. Okey, siap tak korang? Save, jangan lupa save. Okey, kalau dah okey, saya akan stop sharing. Okey, untuk akses sila tengok modul untuk bahagian query. Sila fahamkan apa dia query. Okey, boleh tengok juga nota yang Madam pernah share sebelum ni, nota database. Tengok apakah itu query. Form dan juga report. Okey, ada 3 lagi. Korang study dulu. Okey, untuk LibreOffice, are you ready? Dah ready ke belum? Ready dah? Okey, alright, so saya akan patah balik ke sini pula. Entire screen. Okey. Okey, so ini adalah soalan. Okey, soalan yang Madam share tadi dekat group kelas. Okey, dapat ni semua? Dapat. Okey, baik. Okey, so kita nak menghasilkan database. Okey, so database ni dia ada dia adalah satu sistem yang kita akan bangunkan secara ringkas. Okey, dan database ni dia mesti ada nama. So untuk projek petang ini, database yang saya berikan adalah database CM Bookstore. Sebab kita nak buat maklumat tentang buku, tentang yang berkaitan dengan kedai buku. Okey, jadi nama database kita adalah CM Bookstore. CM ni Cikgu Mila Bookstore. So kalau lepas ni you nak buat benda-benda lain macam car rental boleh, nak buat klinik punya database boleh, nak buat library database boleh, nak buat cafe database boleh, tak kisah. Okay, so first thing kita mesti tahu apakah database yang kita nak buat. Baru kita boleh plan. Okay, so database kita adalah CM Bookstore. So dalam CM Bookstore ni, dalam database kita perkara pertama kita mesti ada table. Mesti ada table dulu, itu yang pertama sekali. Jadi table yang pertama yang kita akan buat adalah nama table dia adalah customer table. Ini kita panggil table name. Okay, ini kita panggil table name. Dan dalam table dia mesti ada field. Field, okay, field tu column. Ini field yang pertama, field yang kedua, field yang ketiga dan juga field yang keempat. Okay, so setiap field dia mesti ada field name. So yang saya warnakan ini nama dia field name.
Okay, field name. Okay, dalam setiap table mesti ada primary key. Dalam setiap table mesti ada primary key ataupun saya namakan dia dengan PK. Okay, primary key ni macam kalau kita individu mesti ada spesifik pengenalan diri seperti nombor IC, matric number. Okay, begitu juga dengan setiap table, dia punya pengenalan diri dia adalah dia punya primary key. So setiap table wajib ada primary key. Dan kenapa cast ID ni primary key? Bukan customer name, address or date of birth. Kenapa? Why? Why cast ID kita identify dia as a primary key? Sebab nombor dia unik. Betul, pandai. Sebab dia unik. Dia no duplicate value. Okay. Okay, kita tengok table yang kedua. Okay, yang kedua kita akan buat table order table. Ini adalah table name. Dan ini kita panggil dia sebagai field name. Okay, field name. Okay, dekat sini kita ada order ID. Kita ada customer ID. So ada dua ID. Sebab dia adalah order table, jadi order ID adalah sebagai primary key. Okay, ataupun PK. Kita boleh tulis sebagai PK. Dan cast ID dia adalah foreign key. Kenapa dia foreign key? Kenapa dia tak boleh jadi primary key? Sebab tadi dia dah pakai cast ID tu dekat table yang pertama tadi. Betul, pandai. Okay. Sebabnya cast ID ini tadi, cast ID ini tadi, dia dah menjadi primary key dekat table dia. Ni. Okay, so macam kita warga negara Malaysia. Kalau kita pergi Singapura, kita masih lagi warga negara Malaysia. Tapi kita foreigner, kita pelancong. Okay, so bila dia adalah primary key di negara dia, di table dia, bila dia pergi table orang lain, dia melancong kat tempat orang lain, dia jadi foreign key ataupun FK. Okay, clear tak untuk bezakan primary key dan foreign key? Clear, madam. Clear, madam. Okay, so apa function foreign key ni? Function foreign key adalah untuk link two table together. Kita nak link table ni. Kenapa nak kena link table? Sebab in case lah kalau saya nak dapatkan maklumat nama pelanggan dan juga berapa barang yang dia beli. So nama pelanggan ada dekat customer table. Tapi barang yang dia beli itu ada dekat order table. So macam mana saya nak gabungkan maklumat ni? So sebab tu wujudnya foreign key. Bila foreign key kita boleh link two table together and kita boleh ambil maklumat dekat dalam mana-mana table. Okay. Okay, so last kali adalah di bahagian bawah ini kita panggil dia adalah record. Okay, ini adalah record. So kita ada 3 record yang kita akan key in hari ini. Hopefully semua orang dah boleh identify apakah itu database, apakah itu table name, apakah itu field name, apakah itu record, primary key and foreign key. Itu main komponen untuk database. Okay, ada soalan? Tak ada, madam. Okay, so kalau tak ada, kita akan buat terus LibreOffice kita. Okay, so kita akan start dengan membangunkan table yang pertama. Okay, kita pergi dekat software yang kita nak buat. Okay, ni LibreOffice Okay, double click. Okay, saya buka file soalan, takut lupa soalan dia apa. Okay, pergi dekat base database. Macam korang first time mungkin kosong lah dekat sini sebab saya dah buat kan. Okay, korang pergi dekat base database dekat sini. Okay, mana kita punya Telegram tadi? Okay, dan klik je. Okay, akan keluar benda ni. Saya tutup dulu yang belakang, takut korang pening pula banyak sangat. Ke dia memang akan keluar serentak? Oh, dia keluar serentak. Okay, create a new database. Dia akan create new database kat situ. Okay, lepas tu awak klik sahaja next. Okay, lepas tu dia tickkan dekat yes, register, open database. Okay, klik je. Oh, dah habis dah? Okay, klik finish. Klik finish, okay. Okay. Dapat tak sampai sini?
Ah, dapat. Dapat okey. So bila klik finish, first kali kita kena simpan dulu nama database kita. So nama database kita tadi apa? Apa tajuk database yang kita nak buat tadi? CM Bookstore ke? CM Bookstore. Okey, pandai. Saya pula lupa. Okey, CM Bookstore. Dan lepas tu pilih lokasi you nak simpan dekat mana. Nanti kan dah buat-buat. Madam, saya tak tahulah tadi saya simpan dekat mana, buat kat mana. Sudah. Carilah lokasi awak. Okey, dan juga save. Okey. Okey. Bila dah save dia akan terus auto buka. Okey, dapat tak sampai sini? Dapat, madam. Okey. So, dah dapat, kita akan buat kita punya first table ini, customer table. Okey. So, kita pergi dekat ini table, kita ada query, kita ada report dan kita ada form dan juga report. So, kita start dengan table, ambil kat sini, create table in design view. Okey. Create table in design view. Okey, klik yang ini. Okey. So, perkara pertama adalah kita kena buat dia punya field name dulu. Oh, mak kenyang pula dah. Okey. Field name dulu. So, field name yang pertama, tengok soalan tadi soalan yang ni. Okey. So, field name yang pertama adalah class ID. Okey, so save dekat sini, save pula dah. Key in dekat sini class ID. Dan apa dia punya data type, untuk LibreOffice dia berbeza sedikit dengan Access. Okay, so dia ada text, text varchar lah apa benda ni, ambil je text ni. Ambil je text yang atas sekali. Okay, lepas tu yang kedua, customer ID. Okay, yang ni pun sama, kita boleh gerakkan. Kalau dia sempit, gerakkan. Okay. Customer, pastikan ejaan tu semua konsisten lah. Okey, nanti jenuh nak detect pula. Okey, sama juga dia adalah text. Yang ketiga adalah address. Sama juga dia adalah text. Yang keempat adalah date of birth. Okey, yang ini adalah text. Data type ni tak boleh main bubuh tag je semua So kena ikut. Kalau dia adalah text, kita letak text lah. Tapi kalau date of birth, dia adalah date. Okey, ambil date yang ni. Nak ambil date time pun boleh, ambil date je. Okay, so kena ambil data type yang sesuai. Okay, dapat tak sampai sini? Dapat, madam. Oh. Madam. Ya? Yang entry required tu kena tukar jadi yes ke? Tak perlu, tak perlu. Yang bawah ni tak payah usik, abaikan je. Okey. Yang bawah ni abaikan. Okay. Sekarang kita akan tentukan dia punya primary key. Sama juga, klik dekat class ID. Right click. Right click, dia akan muncul primary key. Okay, saya ulang balik. Pergi dekat class ID. Right click. Akan ada primary key. Okay, dapat? Okay. Dapat tak? Dapat. Okey, baik. Bila dah dapat, kita akan klik button save. Okey, klik button save. Ya. Saya tekan right click, dia hanya ada paste, select all dengan special character je tu, macam mana tu? Okey, right click kat mana tu? Untuk primary key ke? Okey. Klik kat sini, betul ke right click tu? Awak klik kat mana? Saya klik dekat table class ID ni. Table. Okey, jap. Boleh tak awak yang share screen? Saya tengok. Boleh. Saya stop sharing Okey. Yang lain teruskan. Bila dah selesai tu, saya habiskan dululah. Okey, saya habiskan dulu. Boleh. Okey. Kat sini pastikan you buat right click primary key. Okey, bila dah siap primary key, jap, saya dah stop sharing saya share balik. Saya habiskan ni dulu. Okey. So primary key yang lain dapat tak? Seorang je kot tak dapat. Atau ada siapa lagi tak dapat, boleh bagi tahu ataupun check dekat situ. Saya baca chat. Okay. Primary key. Okay, bila dah siap, klik button save. Klik button save dan kita save sebagai customer _ table.
Okay, then okay. Bila dah keluar, customer table ni dekat atas dah nampak nama dia kan. Okay, kita boleh close lah. Okay, kita boleh close. So bila close tu dekat bawah ni ada dia punya file tu. Okay, so kita nampak ni. Kita dah ada satu customer table. Okay, buat pula untuk table yang kedua. Boleh? Table order. Kita belum isi lagi maklumat. So nak isi maklumat nanti, klik je dekat customer table ni, klik saja dan kita boleh isi dah. Okay? Okay, so sekarang sila buat table yang kedua dan kemudian isikan record dekat dalam customer table and order table. Okay? Buat lagi satu order table dan kemudian isikan record. Okay, silakan terus buat Okay, saya stop sharing. Okay, siapa yang ada masalah tadi boleh share screen. Okay, kat mana masalahnya tu? Saya kejap. Okay, silakan Damia. Okay. Yang ni kan? Betul? Saya tekan. Salah tu. Bukan dekat situ klik dia. Saya klik dekat mana tadi? Dekat mana tadi saya klik tadi? Bukan sini Bukan. Tu tak tengok betul-betul arrow saya. Dekat yang, betul kat situ. Kita bukan main klik sesuka hati je. Okay. Okay. Alright. Okay, settle. Okay, alang-alang awak dah share screen. Okay, kita buat table. Save dulu sayang. Awak teruskan proceed. Okay, save dengan nama customer table. Okay. Underscore table. Alright, then okay. Okay, so dah boleh close. Okay, next kita nak buat pula order table. Mana nak klik order table? Saya teruskan ke start sharing medium? Teruskan je. Alang-alang awak dah buat tu teruskan. Okay. Okay, besarkan sayang. Besarkan skrin tu. Okay. Okay. Jom kita buat. Kita buat yang kedua. Okay, awak pula ajar. Saya nak diam. Awak pula explain. Main buat je. Tak ada cakap apa-apa dah. Nak buat order table pula kan madam? Ya. Awak jadi middle. Awak jadi miss sekarang. Awak explain. Okay, nak buat next table. Kita klik. Okay, silakan. Buat macam tadi kan madam? Mana saya tahu, saya nak ikut arahan awak ni. Okay, saya buat macam tadi lah yang madam ajar tu. Kita nak buat untuk semua orang ni sayang. Bukan untuk saya dengan awak je. Semula ulang balik. Okay, yang lain kita proceed untuk next table Okay, Damia yang akan lead untuk next table. Pangkal balik start daripada awal. Klik dekat mana? Okay. Mula-mula kita tekan table ni. Lepas tu kita ada 3 ni. Kita pilih lah yang create table in design view. Okay. Betul ke madam? Betul? Betul Miss. Okay, lepas tu dia akan jadi macam ni. So kalau dekat table, order table, kita ada 5 benda dalam tu. Order ID, customer ID, product, quantity dan unit price. So kita masukkanlah dekat field name ni. Yang pertama, order ID. Okay. Order ID, lepas tu dekat kolom kedua kita letak customer ID. Lepas tu dekat kolom ketiga kita letak produk. Okay, dekat kolom keempat pula kita letak quantity. Dan yang last sekali kita letak unit price. Okay. Miss Damia, untuk kuantiti tu kan saya rasa kita kena letak number sebab dia bukan teks kan Miss? Betul-betul. Kita kena tukar kejap ya. Okay. Lepas tu kita pula dekat field type, kita punya order kan dia punya tu ada ORD1, yang tu kita boleh guna text.
Class ID pun boleh guna teks, produk pun boleh guna teks. Kuantiti ni kita guna nombor. So kita tukar dia jadi number. Betul ke madam? Betul Miss. Okay, lepas tu unit price pun kita guna nombor juga kan? Okay, untuk unit price tu sebab kalau Decimal. nombor ni dia nombor bulat kan. Okay, kita jangan ambil decimal, kita ambil float ataupun double. Float dengan double tu maksudnya perpuluhan. Okay, ambil float bawah sikit sayang. Float ataupun double boleh, float pun boleh. Nak double ke float? Dua-dua boleh. Mana-mana pun boleh. Kita ambil float lah. Okay, baik. Okay. Alright. Okay. Lepas tu dah siap, kita save. Belum. Belum. Apa yang tertinggal? Primary key sayang. Oh, primary key. Primary key kat sini. Kita tekan primary key. Lepas tu kena letak foreign key juga ke madam? Tak perlu. Foreign key tak perlu. Okay. Nak letak primary key je. Okay, lepas tu Ya, betul. save. Ya, betul. Save madam. Betul. Order table. Pandai. Okay, so dah siap 2 table. Sekarang masa untuk kita isi maklumat. Okay, Damia teruskan isi maklumat, isi rekod untuk customer dan juga order. Boleh isi lah ni madam? Ya, jom kita isi sama-sama. Yang lain pun isi juga Madam pun isi ni. Tadi dah isi lagi. Madam lagi 2 kali buat. Okay. Okay, untuk ikut yang jadual soalan madam bagi tu lah kan? Betul. Okay, yang kolom first kita letak CO C001. Dia punya customer name Amin. Lepas tu address dia kita letak, kita copy je lah daripada soalan tu. Madam semua kena huruf besar ke boleh huruf kecil? Boleh huruf kecil. Field name je huruf besar. Yang lain boleh huruf kecil. Okay. Jalan Kampung Baru. Okay. Lepas tu date of birth dia 2 Februari 86. Boleh ke macam tu madam? Okay, boleh. Cuba pergi next dulu. Kita tengok apa jadi. Next. Wah, okay. 2 betul 2286. Okay. Okay. Alright. Untuk address tu dragkan sikit sebab macam semput sangat nampak tempat dia. Macam ni? Drag bawa lagi. Ke madam nak besar lagi? Cukup lah tu. Okay. Berhenti ke apa ni? Lepas tu madam teruskan ke macam ni? Terus bagi habis. Kalau tak sama juga saya juga kena nak share screen sama juga kan. Awak je terus habiskan. Lepas ni jangan segit tanya soalan dah. Alang-alang kita jenuh kan nak passing. Okay. Yang access macam mana? Dah settle ke? Jangan left lah. Sekejap lagi kita nak buat sama-sama. Ya, Allah. Lain macam suara tu. Kenapa bila saya nak isi maklumat, bila saya tekan kan dia tambah sendiri kotak bawah-bawah tu, padahal saya tak boleh nak delete. Pula dah. Tapi maklumat lain dah isi ke belum? Dah. Tapi saya nak tu lepas tu dia lah. keluar sendiri. Nak buang. Tapi maklumat semua dah settle Dah. Okay, baik. Sekejap lagi kita tengok. Sekejap lagi awak pula share screen awak tak boleh share screen kan? Boleh kot. Boleh? Okay. Try dulu share screen sekejap lagi. Kalau tak boleh share jenuh juga saya nak kena berimajinasi kan apa masalah awak. Okay, kita teruskan isi maklumat.
sementara tu Damia pun dah tak larat nak bercakap dah. Okay dah madam. Dah, okay dah. Jangan lupa save. Save. Okay. Lepas tu kita buat order table pula ke madam? Pandai, betul. Betul. Okay, so untuk order table kita buat benda yang sama. Copy Betul. paste je. Sambil Damia buat tu, saya on lagu dulu. Okay, kita sama-sama isi ya. Boleh ke isi sebaris terus? Oh, okay. Oh, kena satu-satu madam. Kalau access rasa satu-satu tapi tak apa. As long as dia boleh jalan, tak ada hal. Okay, teruskan je. Madam, Ya. Yeah. kenapa saya punya dia tak boleh save current record? Tak boleh save? Dia macam mana? Macam kan dekat screen Damia ni dia macam yang button save tu ada boleh save kan. Tapi yang kat saya punya ni dia tak boleh save. Okay, baik. Okay. So dah selamat dah Damia. Damia boleh stop sharing. Thank you so much Damia. Terima kasih banyak-banyak. Iris boleh kan share screen? Saya sekejap madam. Kalau saya nak Iris share tu screen siapa? saya kena. Ya saya Iris. Okay. Tak apalah kena Boleh macam share mana screen. pun janji boleh share. Thank you Damia. Saya boleh share screen tapi kena tukar device jap. Tak apa, ambil masa. Saya pun tak boleh save. Ya. Okay, siapa nak share dulu? Ifah nak share dulu. Madam, saya tak boleh create form. Create form? Form tak apa, Ah. form belum masuk lagi. Form sekejap lagi kita masuk Kita lepas ni buat query. Query boleh tak? Query boleh. Dia nak Java installation. Awak install tak Java JDK tu? Tak sure. Saya tak. Install dulu sebab Meda ada bagi kan 2 file kan, yang file JDK satu lagi. Oh. Kita cuba install yang tu. Kalau macam unit price tu kan. Dalam soalan ni dia ada dua tempat puluhan yang 5.30 tapi kalau dalam sistem tu dia hanya 5.3 boleh kan? Boleh. Boleh. Boleh Okay, jangan risau. Yang tu boleh. Cuba edit dekat customer table. Customer table buka balik. Okay, dekat Siemens SIM tu kita tambah SOM dekat belakang. Biasanya kalau kita edit yang baru dia akan tambah. Nampak tak? Ada. So maksudnya kalau dah kelabu tu dia dah save lah tu. Kalau nak tahu dia button dia aktif ke tak, cuba pergi dekat mana-mana data, edit sikit. Dia akan timbul balik function tu. Boleh tak? Ifah macam mana boleh? Okay, settle. So Iris, okay jangan tutup, kita teruskan dengan Iris je boleh? Boleh. Tapi saya tak isi order ID lagi ni. Isi dulu. Okay. Ifah macam mana? Button save settle tak? Madam. Ya Damia. Saya nak tanya, kalau macam kan kita dah siap ni, macam saya tadi kan kalau kita nak tukar dia punya table field name tu boleh ke? Boleh. Okay. Tapi bila saya try tu dia macam tukar yang dia punya record tu, dia hanya macam boleh tukar record dia tu je. Yang field name tu macam tak boleh nak tukar. Okay. Nak tukar field name, pergi balik dekat main database tadi. Okay, contoh nak rename dekat customer table kan. Right click dekat customer table tu, pilih edit. Sekali saya saya minta Iris buat lepas dia dah habis ni. Madam, price ni saya letak 5.30 tapi dia jadi 5.3. Tak apa. Dia memang baca macam tu. Okay. Okay, sikit lagi nak habis dah. Boleh. Alright, save sayang. Save. Okay. Alright, close. Okay, close. Alhamdulillah, pandai. Okay, dah close. Okay, yang test tadi tu boleh delete lah. Okay, pergi dekat test tu, right click dan delete.
Delete. Okay, so untuk soalan daripada Damia tadi, Damia nak edit table mana, customer ke order? Saya nak order. Order, okay. Right click dekat order. Okay, pergi dekat edit. Bawah. Scroll ke bawah, ada edit. Klik edit. So edit dekat sini. Boleh Damia? Okay, boleh madam. Alright, baik. Okay. So untuk query kita akan start dengan Dia Libra sama. dululah. Apa dia Adira? Yang tadi. Apa yang tadi tu? Lupa dah. Yang dia terkeluar sendiri kat bawah tu. Kat bawah tu access kan Adira? Okay. Kita sambung query untuk Libra dulu. Lepas dah habis ni kita pergi dekat access. Okay? Okay. Alright. Okay. Okay Ifa, internet slow. Ya, tak apa. Dah okay dah yang save tadi. Okay, Alhamdulillah. Alright. So sekarang kita akan buat query. Okay, first kali kita mesti faham dulu kenapa kita perlu buat query. Siapa ada baca nota? Siapa faham apa itu query? Kenapa perlu buat query? Untuk apa? Ada tak yang boleh explain? Connectkan satu jadual dengan satu jadual. Okay, untuk connectkan satu jadual dengan satu jadual itu lebih kepada foreign key. Foreign key. Untuk query ini kita nak request specific data. Nak request special data yang tak ada dalam mana-mana table. Contoh, saya nak nama customer dan berapa harga barang yang dia beli. So kedua-dua item yang saya nak tu, nama dan harga barang tak ada pada table customer dan tak ada pada table order, kan? Nama ada dekat table customer dan dia punya barang ada dekat table order. So dia different table. Jadi sebab saya request untuk dapatkan specific data, specific record, so itu adalah query. Query means macam answering question. Contoh, berapa ramai pelanggan yang membeli barang lebih daripada RM2? Itu soalan saya. Ada berapa orang pelanggan yang beli barang lebih daripada RM2? Okay. So macam mana awak nak jawab soalan saya tu? So nak answering that question, you kena buat query. So macam mana nak buat query? Kita mesti ada foreign key untuk link to table together. Okay. So as a conclusion macam nak habis lah tu. Query ni untuk get a specific record ataupun answering question apa yang user nak. Okay. Sekarang kita cuba tengok soalan. Okay, soalan saya tak boleh share soalan kat sini. Okay, tengok soalan C. Iris ada soalan dah download dah. Boleh displaykan tak? Ke belum download lagi? Kita tengok soalan C. Okay, soalan C. Apakah soalan C? Jumpa tak? Kejap. Okay. Ataupun saya share screen dulu. Saya share dulu. Okay madam. Okay, saya share dulu Okay. Okay. Okay, so soalan ni, soalan dekat bawah dia. Okay, untuk soalan A kita dah settle dah. Create table 2, table 1 ini dah selesai. Okay, ini dah selesai. Untuk soalan B, okay dah selesai, saya highlightkan lah. Soalan B, data type pun kita dah selesai. Kita dah identify data type. Okay, sekarang kita pergi pada soalan C. Soalan C, kita nak buat relationship. Okay, between table 1 and table 2. So apa maklumat yang kita nak? Kita nak buat query dekat sini. Kita nak maklumat yang ni. Ini maklumat yang kita nak. Order ID, customer name, address, quantity and unit price. So order ID ada pada table order. Customer name and address ada pada table customer. Quantity and price ada pada table order. So kita nak combination record ni from different table. So kita kena buat query. Okay. Alright. So kita cuba buat query. Saya stop sharing dulu. Okay. Iris boleh proceed. Kita akan buat sama-sama. Okay, atau saya je tu, saya teruskan ke? Saya teruskan ke? Ke siapa nak cuba?
Saya teruskanlah, nak cepat nak cepat. Okay, saya teruskan. Entire screen. Okay, so nak buat query. Ini saya close dulu. Okay, so sekarang kita nak buat query Okay, pergi dekat, soalan tadi mana? Okay, soalan C Okay, pergi dekat query dan lepas tu ambil ini, create query in design view. Okay. Alright, dah selesai. Kita nak ambil daripada kedua-dua table. So awak boleh double click untuk bagi dia masuk kat dalam ni. Ataupun awak just klik add dekat bawah ni pun boleh. So dia dah masuk. Bila dah masuk, kita just close sahaja. Okay, yang ni you boleh move dan boleh besarkan sikit. Kalau tak, kita tak nampak apa benda dekat dalam tu. Okay, besarkan. Okay, dapat tak sampai sini? So kita ada dua. Boleh ulang balik tak tadi wifi saya? Okay, saya close balik. No. Okay, pergi dekat query dan klik dekat create query in design view. Okay, klik. Dan lepas tu kita nak ambil dua-dua table, sama ada you double klik dia akan masuk, ataupun untuk order table kita klik add dekat bawah ni pun boleh. Okay, bila dah masuk kita close lah table ni. Dan yang ni kita move supaya kita boleh nampak. Okay, dapat? Okay. Dapat tak? Memang kena movekan dia ke tengah ke madam? Apa dia? Memang kena move dia ke tengah ke? Oh tak ada masalah, saya bertepi pun boleh, takut awak lah susah nak nampak, saya bertepi dua-dua. Nak bagi senang nampak, tak hilang mana satu lagi. Okay, nak letak hujung sana, hujung sini pun tak ada masalah. Letak jauh-jauh boleh. Tapi kot sebab saya risau takut korang tak nampak, itu saja. Nak biar cinonik macam tadi pun boleh, tak ada masalah, semua boleh. Okay, nak duduk jauh-jauh macam ni, jenuh saya nak scroll mana satu atas satu bawah, okay. So begitulah cerita, dia tak ada masalah, yang ni tak ada masalah nak duduk mana-mana. Tapi kenapa kita letak dekat-dekat? Sebab kita nak buat relationship dan kita senang nak tengok. Jenuh nak cari mana saya punya table lagi satu tadi. Okay. So letaklah ni duduk tengah sebab nak bagi mudah tengok je. Kita pulang awak nak letak kat mana pun tak ada masalah. Okay, so bila dah ada dua table, kita mesti link kedua-dua table ni. Okay, katakan saya tak nak link kan? Kita tak nak link dulu. Kita nak ambil dulu data yang ada ni. Okay, apa maklumat pertama yang kita nak tadi? Soalan C, order ID. Okay, klik dekat order ID ni, awak buat double click. Double click, so dia akan masuk dekat bawah. Okay, double click, nampak tak? You double click, dia akan masuk dekat bahagian bawah ni. Nampak? Okay, kita pergi soalan C seterusnya dia nak customer name. Okay, customer name dekat sini pula. Double click, dia akan masuk dekat bawah. Lepas tu, address. Okay, klik dekat address. Double click, dia akan masuk dekat bawah. Lepas tu, apa lagi satu ni? Quantity dan juga price. Okay, quantity. Double click. Price. Double click. Okay, dapat tak sampai sini? Ini boleh besarkanlah kalau dia terganggu kan. Okay, dapat ke tidak? Kalau dapat boleh je komen kat situ dapat. Okay. Kesian Ifa, internet problem keluar masuk dia. Selalu saya yang problem. Okay, dapat ke tidak? Kalau dapat sila komen dapat. Kalau tak dapat bagi tahu tak dapat. Madam, saya tak dapat. Okay, kenapa tak dapat tu? Awak sampai mana dah sekarang? Okay, saya stop sharing. Saya tak tahu nak tekan mana satu dulu. Mana satu dulu? Okay, tengok soalan C. Tengok soalan C. Tengok soalan. Kita jawab ikut ni soalan C. Kita nak masuk apa dulu ni? Awak sampai mana dah? Awak share screen lah senang. Boleh. Share screen. Awak kalau share screen awak laju, kalau tak share screen awak lost terus. Okay, kita tunggu Damia share screen. Okay, so kita nak masukkan table tu. Okay, dah masuk dah table. Lepas tu, dah ada dah tu. Okay, next nak buat apa?
Lepas tu Kalau saya tengok nak soalan. ikut soalan, maksudnya Ikut tekan soalan. ikut Oh maksudnya tekan order ikut ID, soalan. customer name, Ya. lepas tu address. Okay. Tekan ikut soalan. Okey. Okay, Saja Damia ni. Tak bukan ke. Saya jadi Tak lain apa. je. Tadi lain ke? Boleh share situ nampak? Betul Teruskan je. Okay, lepas customer name, address. Okay, double click je sayang. Double click je. Address tak masuk pun. Double click. Okay, lepas tu. Oh, address ada dua madam. Ada dua. Okay, yang tu pergi je dekat address tu. Address? Ada, okay, klik. Okay, klik. Lepas tu, klik kat situ. Boleh delete pun tak apa. Klik je icon delete. Delete dekat keyboard awak tu. Okay. So lepas address, apa seterusnya tadi? Quantity dan juga unit price. Okay, quantity dan lepas tu unit price. Okay, movekan sikit box tu. Movekan box tu supaya. Ya. Okay, gerakkan box tu. Box yang especially yang customer name tu sebab dia bercantum sangat dengan address tu. Saya pun tak nampak. Okay. So itu yang kita nak. Kenapa kita listkan benda ni? Sebab soalan nak benda ni. Dia nak kita paparkan benda ni. So kita kena ikut soalan. Okay? Okay, kotak dekat atas tu customer table dengan customer order table tu boleh tak jarakkan sikit? Sebab lagi kita nak buat relationship. Takut jauh sangat tak payah. Okay, boleh lah tu. Okay, sampai sini boleh semua? Okay. Ini query so macam Ayi dia kena lukis lagi. Ayi kena lukis benda ni lah. Ada kotak dekat atas, ada 2 kotak. Dekat bawah ada kotak fill, kotak table, kotak visible. Okay, kena lukis benda ni nanti. Okay, sekarang kita kita nak tengok macam mana hasil dia. Okay, close. Okay, close. Sebab save macam dah save dah tu. Okay, yes sayang. Jangan duk no. Okay. Okay, query ni nama apa? Tulis je soalan C. Query soalan C. Okay, soalan C. Okay. Alright. So, close semua sekali. Kita buka query kita macam mana hasil dia. Okay, buka query soalan 1. Okay, klik. Double klik sayang. Okay, nampak tak? Apa masalah dekat sini? Betul ke ini yang kita nak? Apa error dekat situ? Nampak tak dia bertindan-tindan kan? Dia berulang-ulang. Sebab kita tak buat relationship. Kita tak link primary dan juga foreign key. Jadi data dia akan bertindan-tindan. Okay, so close balik. Kita edit balik kita punya query. Okay, right click sayang. Right click edit. Edit ada dekat bawah kan? Okay, edit. Okay. Macam mana nak link table? Okay, Damia klik dekat cast ID. Sekejap, mana cast ID? Mana foreign key, primary key? Kenapa saya tak nampak? Macam tak ada foreign key. Cuba tengok cast ID. Betul ke cast ID tu betul? Order ID set. Kenapa macam tak cukup item je Damia punya ni? Order table ada 5. Okay, cuba tengok dekat order table 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Okay, dekat order table yang salah. Oh, okay, nampak tak awak punya order table awak? Awak buat customer ID, dekat sana cast ID. Sepatutnya kena sama lah, nama dia sepatutnya kena sama. Faham tak? Oh, cast ID. Dia, primary key dia. Okay, edit balik dekat you punya order table, close dulu. Edit order table dulu. Kalau tak, kita pun tak tahu mana satu dah dia punya primary key kan. So kena sama. Okay, besarkan box tu sayang. Tu yang kita jadi pening tu, dia sempit sangat. Okay, foreign key, primary key seboleh-bolehnya sama lah, senang kita nak detect. Macam ni madam? Ya, kena sama. Okay, save. Sebenarnya tak sama pun boleh tapi nanti tu cerita lain. Satgi kan banyak sangat benda nak cerita dalam masa yang sama. Apa nama table dia sayang? Cast order table. Okay, save order underscore table.
Kalau nama tak sama pun boleh, tapi itu untuk advance nanti. Sekarang kita tak advance, okay je. Order table 2 lah, tulis order table 2. Dia tak boleh delete dah, nama dia berbeza. Okay, buat order table Kalau saya buat order table tu, lepas tu saya delete yang tadi. Okay. Sekarang masalahnya record dah tak ada lah dalam tu. Record dah tak ada. Tengok balik kan ni. Ya. Okay, cuba buat dulu order table tu. Okay, close dulu. Okay, so table tu dah lain lah. Okay, saya pula share screen dulu kita habiskan ni dulu, alright? Okay, madam. Okay, thank you Damia. Okay, so saya akan share, kita sambung sebab kesian access dah tunggu dari tadi dah. Okay, entire screen. Okay, so kena hati-hati penulisan sebab dia sistem dia very sensitive. Okay, so data tak kisah ejaan berlainan, tapi untuk field name tu kalau boleh kita kena samalah. Okay, tadi kita dapat dekat sini kan, kita tak buat link. So kita mesti link two table together, baru dia tak akan ada data redundancy. Cara nak link adalah kita cari primary key dan foreign key. Siapa ada foreign key? Order ID ke cast ID yang ada foreign key? Yang access pun kena dengar sebab soalan yang sama, cuma penyelesaian je berbeza. Kena kenal apa primary key, foreign key. Okay, so kita nak link mesti cari primary key yang ada foreign key. Siapa primary key yang ada foreign key kat sini? Order ID. Order ID, okay. Kita tengok order ID. Order ID ni primary key, tapi dia tak ada foreign key. Foreign key mesti kat table orang lain. Okay, cast ID sebab cast ID ni primary key dan dekat table orang lain dia ada lagi sekali. So ini foreign key. So nak link table mesti cari primary key yang ada foreign key. Okay, so cast ID kita klik jangan lepas. Klik jangan lepas, tarik pergi dekat dia punya foreign key. Baru lepas, baru ada benda ni. Okay, buat sekarang. Okay, kalau dapat bagi tahu dapat. Satu persen dah kita saya punya bateri. Dapat ke tidak? Dapat bagi tahu dapat. Senyap je tak dapat ke? Saya ulang balik. Tolong respon supaya kita lebih cepat kalau tidak kita tunggu lama. Okay, dapat kan? Alright. Klik cast ID, klik jangan lepas. Pergi dekat foreign key dia. Ingat nak link to table mesti primary key, foreign key. Primary key, foreign key. Okay, bila kita dah link, save. Save. Okay, query 1. Saya tak save lagi, korang dah save kan? Okay, soalan 1. Okay, so macam mana kita nak tengok? Okay, close dan kita buka, kita tengok query soalan 1. Nampak tak? Dia dah tak redundant macam tadi. So itulah tujuan kita buat foreign key untuk link to table together. Okay, clear? Kalau awak tak boleh on mic sebab mungkin kat rumah ada apa-apa kan, boleh komen dekat situ. Okay, boleh supaya saya cepatlah sikit dapat respon kan. Okay, boleh faham tak query sekarang? Madam, maksudnya kalau nak relationshipkan dia hanya macam sambungkan customer ID dengan customer ID ni je lah. Betul, mesti sambung primary key dan foreign key. Itu dia. Wajib primary key, foreign key. Faham kan? Kalau primary key tu nama Damia, dia punya foreign key pun mesti nama Damia. Dia mesti partner dia. Dia mesti foreign key, primary key. Kalau primary key tu nama B3T13, foreign key pun mesti B3T13. Okay, clear? Kalau okay saya nak sambung, tolong respon. Okay, boleh, thank you. Alright. So sekarang query ni dah settle. Kita dah jawab dah soalan C. Okay, tapi saya nak edit sikit untuk soalan ni. Oh, sorry. Okay, kita tengok soalan E. Cuba tengok soalan E. Soalan C settle selesai. Okay, tengok soalan E. Kita nak buat query. Okay, kita nak buat query untuk soalan E. Tetapi dia ada syarat dekat sini. Dia nak quantity more than 2. Ada syarat pula. Okay, macam mana nak buat? Okay, untuk soalan E. Cast ID, product and quantity. Okay. So, saya close yang ni.
Dan kita akan buat query yang kedua. Okay, query, ambil query in design view. Lepas tu ambil kedua-dua table macam tadi. Yang ni kalau minta ulang saya tak ulang dah tau sebab kita dah buat kali kedua. Kalau perlu juga nanti tengok balik video sebab saya takut masa tak cukup. Yang access saya tak masuk lagi ni. Okay. Okay, so pastikan kita link table dulu, primary dan juga foreign key. Mana primary? Okay, primary kat sini. Mana foreign key? Foreign key dekat table orang lain. Okay, linkkan dulu table ni. Okay, soalan tadi dia nak apa? Saya short term memory ni. Cast ID product quantity. Okay, so pergi dekat cast ID, double click dan dia akan masuk bawah. Quantity. Okay, quantity dengan apa tadi? Produk. Okay, produk dengan quantity. Okay, produk, klik produk dan juga quantity. Okay, saya save yang ni dulu. Okay, save. Ini soalan E. Soalan, oh apa saya tekan ni? Okay, soalan E. Okay, save. Okay, sekarang saya cuba view dulu apakah hasilnya untuk yang ini bila saya buat ni soalan E ya. Okay, nampak tak dia keluar kat sini. Sedangkan soalan tu minta quantity more than 2. So betul tak output yang kita dapat ni? Salah. Salah sebab 2 pun ada, sepatutnya yang keluar 3 dan 10 sahaja. Jadi kat mana yang kita kena betulkan? Dekat sini, right click. Okay, untuk access pun tengok dia punya teori tu sama. Okay, pergi dekat sini edit. Lepas tu kriteria, pergi tengok dekat criterion dekat kolom bawah ni. Dekat bahagian quantity, kita nak more to. Buat more to, simbol macam max tu. Okay. Buat more tu macam ni. Saya nak besarkan skrin tak boleh. Okay. So, apa-apa syarat yang lebih spesifik, pergi dekat criterion. Dan tulis dekat situ apa syarat dia. More to. So, kita save. Dan kita tengok hasilnya. Okay, soalan E ya. Okay, nampak tak? So, kita dapat yang betul. Okay. Alright, so untuk query dah selesai untuk LibreOffice. Boleh test Okay, sekarang saya akan beralih ke Access. So LibreOffice ada masalah ke apa? Cuba buat dulu. Ataupun boleh tanya dekat chat, nanti kawan-kawan lain boleh tolong respon. Okay, Access. Kesian korang. Okay, Access. Ready? Saya akan stop sharing yang ni. Kita nak buat query sayang. Saya laju-laju sikit lah saya anggap korang. Tadi dah dengar dah teori gedebuk-gedebak kan. Okay, kita nak buat query. Okay, ready Sekejap jenuh nak ulang balik. Betul-betul pastikan betul-betul ready. Okay, pergi dekat create. Pergi dekat create. Ambil query design. Mana korang? Ada tak korang ni? Okay, ada. Ambil query design. Yang ni query design. Okay, klik query design. Ada 2 table tadi. Okay, double klik ataupun klik button add dekat bawah. Okay, untuk access dia automatik terus wujud dah dia punya tali ni. Tapi kalau macam, Medius mana dia orang buat sendiri, saya pun nak buat sendiri. Okay, boleh. Klik dekat sini, delete. Saya nak juga tarik-tarik macam dia orang. Okay, delete, tarik, buat. Mana? Ini primary key, pergi dekat foreign key. Okay. Dapat? Kalau dapat, bagi tahu dapat. Okay. Dapat. Alright, so dah dapat. Kita pergi dekat soalan C Soalan C dia minta order ID. Okay, double klik untuk order ID. Mana order ID saya? Oh ni. Double klik order ID, lepas tu customer name, lepas tu address. Ikut je soalan tu. Lepas tu quantity dan juga unit price. Okay, dapat? Okay. Kalau dapat, bagi tahu dapat Ulang balik ni tu. Okay, ulang kat mana tu? Start dari order ID tu. Okay, awak tengok tak soalan C? Tengok soalan. Kalau tengok soalan mesti laju. Buka soalan dekat phone. Soalan C. Jumpa tak soalan tu? Kalau tak jumpa soalan nanti susah juga. Okay. Kalau jumpa dah soalan bagi tahu. Okay.
Okay, Kalau tak jumpa. jumpa dah. Okey, kalau tengok soalan tu, apa pertama yang kita nak kena isi? Dia nak maklumat apa untuk soalan C? Order ID. Okay, so pergi dekat order ID, double click je. Double click sampai nampak dia masuk dekat bawah ni. Nampak? Double click, klik 2 kali. Dia akan terus lompat masuk. Dapat tak yang first ni? Okay, dapat. Okay, lepas tu dia nak apa pula? Baca kan? Nak apa pula? Okay, customer name. Klik customer name, klik 2 kali serentak. Bukan klik satu tak. Double klik. Klik laju-laju, double. 1, 2. Macam tu. Okay. Kalau sempit, tarik sikit. Okay. Yang ketiga dia nak apa? Address. Okay. Double klik. 1, 2. Laju-laju. Okay, dia akan masuk. Lepas address. Quantity. Betul. Laju-laju. Klik. Okay. Double klik. Dan yang terakhir. Unit price. Betul. Klik unit price. Dah masuk. Dan pastikan dekat show ni dia mesti tick. Dia mesti tick. Tadi saya tak tunjuk dekat sana kan. Dia mesti tick. Sebab kalau tak tick, maksudnya tak apa-apalah tak display. Okay, kita nak display maklumat tu kan. So kita kena tick. Bila you untick, yang LibreOffice cuba try. Kalau untick dia jadi apa? Kena try. Jangan takut nak try je. Okay. Bila dah siap macam ni, untuk access kita kena klik button run dekat atas ni. Ada tanda seru run ni warna merah. Jumpa tak? Ni. Jumpa. Okay, klik run. Okay, bila klik run kita akan dapat maklumat kita ni. Okay, bila dah dapat boleh save. Cara nak save, klik je kat sini. Save. Okay, soalan C. Soalan C. Okay, settle? Okay, kalau saya nak ubah balik, saya nak buang ni. Ya ke medium kata kalau tak tick tak keluar? Okay, yang last kali je saya tak buang tick Okay, bila kita run, nampak tak? Dia keluar yang saya, kenapa ada 2? Ada 2 kan yang saya, okay kalau saya tinggal 1 je. So bila saya run 1 je lah yang akan papa. Itu maksud show tu. Okay. Itu function dia. Okay, dapat tak? Settle? Settle. Okay, settle, kita close. Kita jawab soalan E pula. Okay, so sebab tadi dah dengar dekat Libre kan, so bolehlah laju-laju. Okay, kita buat untuk soalan E. Okay, pergi dekat create. Ambil query design. Okay, ambil query design. Okay, kalau dah bagi tahu dah. Dah. Okay, baik. Query design. Okay. Lepas tu, pergilah ambil 2 table ni macam tadi. Okay, lepas tu kita nak apa tu? Cast ID. Okay, klik cast ID. Lepas tu product. Okay, klik product. Lepas tu quantity. Dah dapat dah. Cuma quantity ni dia nak lebih daripada 2. So pergi dekat kriteria. Dekat kriteria buat simbol more to. Okay. Alright. Kalau dah siap bagi tahu dah. Dah. Okay, baik dah. So kita run. So kita akan dapatlah yang ni. Okay, so dah dapat kita save lah. Save yang ini soalan E. Save. Okay. Settle. Dapat? Okay, baiklah. So, rasanya untuk petang ni nak sambung. Okay, sorry. Siapa tadi ada masalah apa tadi? Line bertambah-tambah? Boleh share screen tak? Tak apa madam, saya hanya dipermainkan je tadi. Pula dah. Kenapa dah boleh? Dah okey pula dah? Dah. Saja dah tu kan. Aduh. Okey, alhamdulillah dah dapat dah. Okey, so kalau nak sambung form dia ambil masa juga. So nak stop dulu ke nak sambung? Kalau sambung mesti akan lebih pukul 4. Kita hari Jumaat, hari Sabtu ni kelas kita kan kelas ganti.
hari Sabtu ni. Oh. So kita sambung hari Sabtu ni lah. Boleh ataupun boleh tak kalau hari Sabtu macam mana tak apalah, kita buat hari Sabtu pagi, okey? Boleh? Ada apa-apa soalan? Boleh madam. Okay, so kita tinggal saya stop record dululah, nanti jenuh saya nak edit banyak-banyak. Okay, stop recording set. Okay, so kita akan sambung lagi next class untuk form dan juga report. Okay, so thank you semua yang share screen tadi.